A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hari ini topik tata bahasa bertajuk al-jam'u. Sebelum itu kita ulang kaji tentang perkataan dan juga pembahagiannya. Dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama dinamakan sebagai isim, kata nama. Yang kedua fi'lun, kata kerja, dan seterusnya harfun. Pada pembelajaran yang lepas juga kita telah mempelajari tentang mufrad dan muthanna yang bermaksud satu dan dua, satu entiti dan dua, dan untuk jamak juga dia tergolong dalam kategori kata nama dan jamak memberi maksud ramai. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis jamak. Ada beberapa jenis. Yang pertama dipanggil al-jam'ul mudzakarus salim, yang kedua diberi nama sebagai al-jam'ul muannatsus salim, dan yang ketiga sebagai jam'ut taksir. Kita perhatikan dulu topik tentang mufrad dan musanna sebagai ulang kaji. Sebagai contohnya perkataan darisun ataupun muta'allimun, yang memberi maksud pelajar. Ini adalah kata lain bagi perkataan talib ataupun tilmiz. Jadi darisun yakni pelajar, muta'allimun juga memberi maksud orang yang belajar. Ini adalah perkataan satu. Ini juga memberi maksud satu, babun, satu pintu. Dan ini adalah pelajar perempuan, talibatun atau tilmizatun. Dan ini pula merujuk pada satu sekolah, madrasatun, yakni satu sekolah. Kesemuanya perkataan ini adalah perkataan mufrad. Dan ini adalah mufrad al-muzakkar, yakni maksud satu entiti bagi maskulin ataupun lelaki. Manakala di sebelah kiri pula adalah al-mufradul muannas, yang beri maksud satu entiti, satu benda yang muannas, yang maskulin. Dan sebelah atas adalah hakiki, yang maksud lelaki dan perempuan yang betul, yang sebenar-benarnya. Manakala di bawah adalah majazi. Okey, kita teruskan kepada musanna. Sekiranya kita ingin menjadikan perkataan itu merujuk kepada 2 orang, maka kita akan menukarkan perkataan menjadi seperti berikut: darisun, darisani, muta'allimun, muta'allimani. Begitu juga bahagian di bawah. Babun merujuk pada satu pintu. Sekiranya kita ingin menyatakan 2 pintu, maka dia akan bertukar menjadi babani. Perhatikan apa yang ditambah di peringkat akhir adalah 2 huruf, iaitu huruf alif dan nun. Sebelum alif itu berbaris di atas dan nun berbaris di bawah, maka al-mufrad al-musanna, al-mufrad al-muzakkar telah bertukar menjadi al-musanna al-muzakkar, yang memberi maksud 2 entiti yang maskulin. Begitu juga halnya bagi sebelah kiri yang merujuk kepada al-mufrad musanna. Sekiranya kita ingin al-mufrad muannas, sekiranya kita ingin menukarkan kepada 2 entiti sebagai contoh yang berikut, maka kita tukarkan perkataan talibatun wa tilmizatun dengan perkataan berikut: talibatani, tilmizatani. Begitu juga di bahagian bawah, sekiranya merujuk kepada 2 sekolah, maka pertukarannya adalah seperti berikut: madrasatun, madrasatani. Apa yang dapat diperhatikan ialah pentambahan huruf ta, alif dan nun. Ta berbaris di atas dan nun berbaris di bawah. Okey, sekarang ini kita pergi kepada jamak. Kita sudah mempelajari 1 dan 2. Jamak merujuk kepada ramai, 3 dan ke atas. Bagaimana kiranya kita ingin menukarkan perkataan atau kita ingin mengkhabarkan tentang ramainya orang-orang berikut? Seperti mana di contoh yang pertama di sebelah kanan, pelajar. Sekiranya kita mempunyai pelajar yang ramai, maka apa yang kita perlu lakukan ialah menukarkan seperti mana berikut: darisan, darisani wa muta'allimani. Bagi 2 orang telah bertukar menjadi darisuna wa muta'allimuna. Maka ini dinamakan sebagai al-jam'ul mudzakkar as-salim. Perhatikan di belakangnya adalah pertambahan waw dan nun. Sebelum huruf waw dibariskan dengan baris di hadapan dan nun berbaris di atas. Untuk di sebelah kiri pula, untuk muannas, untuk feminin, maka sekiranya kita ingin menjamakkannya, meramaikan bilangannya, maka pertukarannya adalah seperti berikut: talibatani, tilmizatani bertukar menjadi talibatun wa tilmizatun. Dan ini yang dinamakan sebagai al-jam'ul muannatsus salim. Perhatikan di belakangnya adalah pertambahan huruf alif wa ta maftuhah.
sebelum huruf alif berbaris di atas dan ta itu mengikut i'rab pada kalimah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada jamak yang terakhir, iaitu jamak yang ketiga, jenis yang ketiga. Perhatikan perkataan berikut. Talibun, tilmizun. Sekiranya kita ingin menjadikannya dua orang, dua entiti, maka kita menukarkannya menjadi talibani, tilmizani. Begitu juga perkataan pintu, babun, bila dua menjadi babani, maka kita tengok perhatian ada pertambahan alif dan nun. Ini adalah al-musanna al-muzakkar. Untuk mufrad muannas, sekiranya bertukar menjadi dua orang, maka madrasatun menjadi madrasatani. Maka pertambahannya ialah ta, alif dan nun. Okey, ini adalah nama al-musanna al-muannas. Akan tetapi sekiranya kita nak jamak perkataan talib dan juga tilmiz, bab dan juga madrasah, perhatikan apakah pertukaran yang berlaku. Talibani, tilmizani telah menjadi tullabun, talamizu. Okay. Perhatikan juga contoh di bawah. Babun merujuk kepada mufrad, babani merujuk kepada musanna. Tiga dan ramai nama dijadikan sebagai abwabun. Seterusnya, ini adalah dinamakan sebagai jam'ut taksir. Kenapa dinamakan jam'ut taksir? Kerana ia merupakan jamak yang tiada kaedah dan yang tiada peraturan tertentu. Ianya adalah jamak yang mengikut neraca pendengaran dalam bahasa Arab. Dan untuk sebelah kiri pula, kita ada dua sekolah madrasatani. Perhatikan apabila dijamak, maka perkataannya adalah madaris. Mana juga ianya tiada kaedah dan peraturan khusus, maka ianya jamak at-taksir. Nama mereka adalah jamak taksir. Untuk jamak taksir, kita tiada bagi perempuan yang hakiki, muannas hakiki, tiada jamak taksir. Bagi lelaki dan apa-apa sahaja, ada perkataan yang dijamak dengan jamak taksir. Jadi sebagai kesimpulannya, jenis-jenis jamak terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama al-jam'ul mudhakkarus salim, al-jam'ul muannatsus salim dan jam'ut taksir. Bagi jamak muzakkar salim, kaedahnya adalah pertambahan waw dan nun di belakang, manakala untuk jamak muannats salim ditambah huruf alif dan ta di bahagian belakang sebelum alif itu berbaris di atas, dan bagi jamak taksir tiada kaedah dan peraturan khusus. Sekian saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.